Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah tuan-tuan, pertama-tamanya kita panjatkan setinggi-tinggi puji-pujian kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi diberi kesempatan oleh Allah sama-sama dapat kita menunaikan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan berada di dalam satu majlis ilmu, majlis yang kita panggil sebagai bicara ilmu falak. Insya-Allah pada malam ini bersama-sama dengan kita adalah Al-Fadil Ustaz Haji Hanafiah bin Abdul Razak, iaitu panel pakar falak daripada JAKIM, insya-Allah. Dan Al-Fadil Ustaz pada malam ini akan mengupas satu tajuk pengaruh dan kesan perubahan iklim di pantai timur menurut ilmu falak. Jadi insya-Allah tanpa melengahkan masa, saya menjemput dan mempersilakan Al-Fadil Ustaz untuk membicarakan tajuk pada malam ini, insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihi allazina astafa. Amma ba'. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Ayat 11 dan ayat 12 surah Nuh. Ayat 11 dan ayat 12 surah Nuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Sadaqallahul azim. Ayat 11 dan ayat 12 surah Nuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, Allah jualah Tuhan yang melimpahkan air hujan dari langit ke muka bumi selebat-lebatnya. Limpahan air hujan yang lebat itulah menyuburkan dan mengembangkan harta benda kamu di muka bumi. Sekali lagi, limpahan air hujan yang lebat itu juga menyuburkan dan mengembangkan kehidupan anak cucu cicit kamu di muka bumi. Limpahan air hujan yang lebat itu juga menyuburkan hasil mahsul kebun, dusun, ladang-ladang kamu di muka bumi. Limpahan air hujan yang lebat dari langit ke muka bumi itulah yang membolehkan sungai-sungai terus mengalir, mengagihkan rezeki
kepada kamu wahai manusia yang menjalani hidup di muka bumi. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah wafat pada tahun 606 Hijrah, dah pun wafat 800 tahun yang lalu. Menulis dalam kitab tafsirnya At-Tafsir Al-Kabir Mafatihul Ghaib, menyatakan Allah Subhanahu wa taala isytiharkan bahawa Allah Subhanahu wa taala sediakan 5 manfaat besar untuk umat manusia meneruskan kehidupan di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala menyediakan 5 manfaat besar untuk umat manusia meneruskan kehidupan di muka bumi. 5 manfaat besar. Yang pertama, air hujan. Yang kedua, harta benda. Yang ketiga, anak pinak cucu cicit. Yang keempat, kebun, dusun, ladang-ladang. Dan yang kelima, sungai-sungai. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, daripada 5 manfaat besar Allah sediakan untuk memenuhi keperluan hajat hidup manusia di muka bumi, air hujan merupakan tonggak utama. Air hujan merupakan tonggak utama. Air hujan menjadi induk penentu kepada 4 lagi manfaat besar yang didokonginya. Air hujan tonggak utama. Air hujan mendokongi 4 manfaat besar. Air hujan itu mendokongi harta benda manusia di muka bumi. Anak pinak cucu cicit manusia di muka bumi. Kebun, dusun, ladang-ladang manusia di muka bumi. Begitu juga sungai-sungai yang dialirkan sebagai sumber rezeki untuk umat manusia di muka bumi. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah wafat pada tahun 606 Hijrah, jelaskan lagi kepada kita 5 manfaat besar. Air hujan menjadi induk tonggak utama. Maka Allah Subhanahu wa taala khaskan nilai air hujan itu melalui firman-Nya ayat 11 surah Nuh. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah jualah yang melimpahkan air hujan dari langit ke muka bumi selebat-lebatnya. Manakala 4 manfaat besar yang didokongi oleh air hujan, yaitu harta benda, anak pinak, kebun, dusun, ladang, sungai-sungai, Allah Subhanahu wa taala gabungkan dan himpunkan sekali pada ayat yang ke-12 surah Nuh. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara.
Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, maka menjelaskan kepada kita betapa hujan yang lebat itu satu keperluan. Negeri Terengganu memang perlukan hujan yang lebat. Tak perlu dipersoalkan, tak perlu ditimbulkan. Kalau hujan lebat nanti banjir. Cukuplah apa yang pernah berlaku tahun 2019. Negeri Terengganu banjir sebanyak 6 kali. 6 kali setahun. Menakutkan, mengerikan. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, yang jelas tak kira negeri mana pun, sememangnya hujan lebat satu keperluan. Hujan lebat satu keperluan. Maka sebagaimana yang dikupas lanjut oleh Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah, apabila sesebuah penempatan itu memperoleh hujan yang lebat, limpah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, memperoleh hujan yang lebat, maka 4 manfaat besar yang didokongi akan mengikut sama. Limpahan hujan yang lebat itu hasilnya harta benda, mata benda, apa benda yang dimiliki oleh manusia berkembang subur, ya, bertambah, tumbuh, kembang subur. Nilai hujan yang lebat. Lebatlah harta benda umat manusia. Begitu juga limpahan hujan yang lebat, hasilnya lebat, suburlah perkembangan kehidupan anak cucu cicit umat manusia. Lebat, selebat-lebatnya limpahan air hujan Allah Ta'ala limpahkan, taburkan dari langit ke muka bumi, maka lebat, suburlah hasil mahsul kebun, dusun, ladang-ladang. Ya, lebatlah hasil pertanian dan hasil ternakan. Allah limpahkan air hujan selebat-lebatnya, maka mengalirlah sungai. Sungai mengalir. Mengalirnya sungai bukan aliran kosong. Sungai mengalir bersama dengannya nilai-nilai yang manusia harapkan. Itulah sumber rezeki, punca rezeki yang manusia idam-idamkan. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, sebaliknya, apabila kita dapati hujan susut, susutan hujan, hujan menyusut, maka mudah difaham harta benda manusia pun susut. Ya, perkembangan kehidupan anak cucu cicit umat manusia pun susut. Ya, susut nilai. Begitu juga hasil pertanian, hasil ternakan pun susut. Aliran sungai pun susut, menyusut. Wal-'iyazu billah. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, apatah lagi kesan daripada climate change
dalam bahasa Inggeris. Ya, kita diwar-warkan, di-highlightkan dengan satu istilah climate change. Dalam bahasa Melayunya, perubahan iklim. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, hebatnya orang Melayu. Ya, saya puji orang Melayu. Orang Arab sebut iklim, orang Melayu pun sebut iklim. Alif, qaf, lam, ya, mim. Iklim. Iklim membawa erti al-hal wal ma'al fil mahal. Hal ehwal dan dapatan perolehan tempatan. Itu iklim. Hal ehwal dan dapatan perolehan tempatan. Ya, kita ada kerajaan tempatan, majlis bandaraya contoh. Jadi, maka apabila adanya tempat, maka adalah di situ hal ehwal di tempat itu, dan adalah di situ al-ma'al, dapatan perolehan di tempat itu. Maka iklim membawa erti hal ehwal dan dapatan perolehan setempat. Sama ada hal ehwal itu berhubung tentang cuaca, hal ehwal itu berhubung tentang musim. Ya, cuaca musim di alam tumbuhan, di alam haiwan, di alam daratan, di alam lautan maupun alam manusia itu sendiri. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, maka kini kita sering dengar istilah climate change, perubahan iklim, perubahan hal ehwal kehidupan di sesuatu tempat. Climate change, perubahan iklim, perubahan dapatan perolehan hasil di sesuatu tempat. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, maka bagaimana pantai timur? Pantai timur sama seperti pantai barat. Ya, maupun kalau Johor ada pantai selatan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tak boleh lari juga. Terkesan mengalami pengaruh yang hebat daripada climate change, perubahan iklim, yakni perubahan hal ehwal kehidupan di suatu tempat, dan al-ma'al, dapatan perolehan hasil di sesuatu tempat. Pantai timur pun mula mengalami perubahan hal ehwal kehidupan, cuaca, musim dan sebagainya. Begitu juga pantai timur pun tak boleh lari daripada mengalami al-ma'al, perubahan dapatan perolehan hasil. Sama ada di darat maupun di laut. Kalau kita seorang petani penternak, memang terasa. Apatah lagi kita ini nelayan, memang terasa. Perubahan hal ehwal hidup, perubahan dapatan perolehan hasil pencarian hidup, mata pencarian. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, 2021, ya, 2 tahun yang lalu saya diberi penghormatan membicarakan sedikit perkara ini, kuliah yang lalu, 2 tahun yang lalu. Malam ini sambungannya, pengaruh kesan perubahan iklim, climate change di
pantai timur. Bagaimana? Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, berbalik apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan pada ayat 11 dan ayat 12 surah Nuh. 5 manfaat besar. Maka air hujan menjadi induk tonggak utama, dan ada 4 lagi manfaat besar yang didokongi oleh air hujan. Maka sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, sama ada tuan-tuan sedari atau tidak, daripada tahun 2019, 2020, coronavirus, 2021, 2022, sama ada pantai barat, pantai timur, ya, menghadapi perubahan limpahan air hujan. Limpahan air hujan tak menentu jadual limpahannya. 1. Limpahan air hujan tak sekata tempat-tempat yang meraih memperolehinya. Limpahan air hujan tak seragam, banyak sedikit kadar limpahannya. Tak menentu, tak sekata, tak seragam. Jangan tak faham ya. Tak menentu, tak sekata, tak seragam. Limpahan air hujan tak menentu, tidak mengikut jadual. Sememangnya Allah Subhanahu wa taala limpahkan air hujan itu berjadual. Ya, untuk pantai timur dah ada jadual melalui tiupan angin monsun timur laut khususnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kini bulan September. Bulan September ni bulan kosong daripada monsun. Tak ada monsun, tak ada. Ya. Bulan ni kosong daripada monsun, maka tak pasti siapa yang kuasai, angin utara kuasai atau angin selatan yang kuasai. Hinggalah pertengahan bulan Oktober barulah monsun timur laut melapor diri, dan tak pasti bagaimana dia melapor diri untuk 2023 tahun ini. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, setelah kita dapati dalam tempoh masa 4 tahun 2019, 2020, 2021, 2022, limpahan air hujan tak mengikut jadual, tak menentu. 1. Tidak menentu. Bukan itu sahaja, limpahan air hujan tak sekata tempat-tempat yang menerimanya. Ya, negeri Terengganu banyak Kuala Terengganu, Kuala Nerang, Kuala. Ada nilai, Kuala tu ada nilai. Tuan-tuan, bukan nilai kosong, nilai yang berharga. Kuala Kemaman di selatan, Kuala Dungun. Ya, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik, maka dah tak sekata limpahan air hujan tempat-tempat yang menerimanya. Ya, kadang-kadang Kuala tu nak tutup tak jadi tutup. Tuan-tuan tahu kan, tanya orang nelayan, apa makna Kuala tu ditutup? Nak tutup dibuka balik, nak buka kena tutup semula. Kerana apa? Hujan dah tak sekata. Ya,
tak sekata tempat-tempat yang meraih memperolehnya. Dan hujan kini tidak seragam, banyak sedikit limpahan isi padunya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hujan yang sepatutnya dilimpahkan untuk 3 bulan, tiba-tiba dilimpahkan dalam masa 3 hari. Banjir. Ya, apakan daya, tak dapat elak. Besut yang tak pernah banjir pun banjir juga. Kerana hujan untuk 3 bulan dilimpahkan dalam masa 3 hari. Tak seragam namanya. Tak sekata, tak menentu jadual limpahannya, tak sekata tempat-tempat meraih memperolehinya, tak seragam, banyak sedikit kadar isi padunya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka akibat daripada itu, ya, harta benda, mata benda, apa benda pun tak menentu, tak sekata, tak seragam. Harta benda, mata benda, selagi namanya benda maddiah, tak menentu, tak sekata, tak seragam. Begitu juga perkembangan kehidupan anak, cucu, cicit kita, tak menentu, tak sekata, tak seragam. Begitu juga hasil mahsul pertanian, penternakan, hasil kebun, dusun, ladang, tak menentu, tak sekata, tak seragam. Begitu juga aliran sungai baik nama Sungai Kemaman, begitu juga Sungai Dungun, begitu juga Sungai Kuala Terengganu, tak menentu, tak sekata, tak seragam. Maka hasil dapatan perolehan, ya, mata pencarian, tak menentu, tak sekata, tak seragam. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, oleh itu apa yang saya nak nyatakan di sini ialah kita berada di tahap permulaan kesan daripada climate change, perubahan iklim. Segalanya dah tak menentu, tak pasti dah sekarang ni tuan-tuan, tak menentu, tak sekata lagi, dan tak seragam. Ya, akibat daripada tak menentu, maka manusia berhadapan dengan bebanan hidup. Akibat daripada tak sekata, manusia berdepan dengan tekanan hidup. Akibat tak seragam, manusia berdepan dengan desakan hidup. Bebanan hidup, tekanan hidup, desakan hidup. Wal-iyazubillah. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Doa tuan-tuan, amal ibadah yang tuan-tuan laksanakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala hargai. Kalaupun tak menentu, limpahan air hujan, tak seragam, tempat-tempat menerimanya, tak sekata, banyak sedikit kadarnya. Jumlah hujan tahunan di pantai timur tak banyak beza. Jumlah hujan tahunan di pantai timur ni tak banyak beza antara tahun-tahun. Ya. Jumlah hujan 2019
tak banyak beza dengan jumlah kutipan hujan 2020, 2021, 2022. Jumlah hujan yang Allah limpahkan tak banyak beza antara satu tahun dengan satu tahun. Yang beza ialah cara mana dilimpahkan, tak menentu, tak sekata, tak seragam. Maknanya, ya, apa yang diberikan tetap sama. Maka tak adalah yang berdepan dengan kebuluran. Tak ada kebuluran. Semua boleh makan. Cuma kita tidak lagi dalam zon selesa. Kita tidak lagi dalam zon selesa. Yang dilimpahkan jumlahnya sama, tetapi jadualnya dah tak menentu. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min amin bi aqalla mataran min amin, walakinallaha yusrifuhu haitsu yasha." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiadalah di antara satu tahun sebelumnya dan tahun selepasnya terlebih sedikit hujan yang dilimpahkan. Akan tetapi Allah jualah yang maha mengetahui, Allah yang menghendaki kadar banyak mana yang Allah limpahkan, yang Allah subhanahu wa ta'ala agih-agihkan. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan kepada kita. Maha pengasih, maha penyayangnya Allah. Betapa limpahan air hujan Allah Ta'ala tak kurangkan sedikit pun antara satu tahun dengan satu tahun yang lain. Pun begitu, ya, Allah yang menentukan segala-galanya, kadar banyak mana yang nak diberi. Oleh kerana tak menentu, tak sekata, tak seragam, ya, sememangnya itu peringatan dari Allah kepada kita. Ya, peringatan dari Allah, bukannya deraan hukuman dari Allah. Itu peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jumlahnya tetap sama, tetapi tak lagi mengikut jadual apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Pun begitu, kita tak dapat elak daripada menerima bebanan hidup. Terbebanlah. Tuan-tuan, apabila dah tak ikut jadual, rezeki tu dah tak ikut jadual, memang kita terbeban. Begitu juga apabila rezeki tu dah tak sekata, memang kita tertekan. Rezeki tu dah kita kata tak seragam, memang kita terdesak. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, jangan sampai kita berhadapan dengan satu situasi climate change, perubahan iklim yang sekarang ni satu dunia, all over the world, dalam ketakutan dan dalam kebimbangan. Ya, satu dunia ketakutan, kebimbangan kerana kesan daripada climate change. Antaranya ialah krisis makanan yang mula melanda dunia. Krisis makanan yang mula melanda dunia.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Ahmad, ya'ti 'alan nasi zamanun tamturus sama'u mataran wala tumbitul ardu syai'a, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan datang satu zaman, dalam matan yang lain disebut la taqumus sa'ah, takkan berlaku hari kiamat, sehinggalah bumi didatangi dengan krisis yang menakutkan. Apa dia? Langit masih melimpahkan air hujan, akan tetapi kadar limpahan air hujan yang bumi terima tidak mampu menumbuhkan dan menyuburkan tanam-tanaman, tidak mampu menyuburkan binatang-binatang ternakan. Maka hasil pertanian dan hasil ternakan susut, merosot, ataupun pupus begitu sahaja. Krisis makanan melanda muka bumi. Wal-'iyazubillah. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, masih ada peluang. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Allah Subhanahu wa taala Maha Bijaksana. Untuk kita, sememangnya yang berdekatan dengan garisan khatulistiwa, perubahan iklim yang kita akan rasa tidak seperti negara-negara 4 musim seperti negara-negara Eropah. Tetapi yang kita akan rasa ialah prestasi angin timur laut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bagaimana prestasi tahun ini 2023? Bagaimana angin monsun timur laut mula melapor diri pada pertengahan bulan Oktober nanti. Kita tak pasti. Angin ialah angin ni sukar nak baca, tuan-tuan, kerana dia mudah berubah. Wa yunshi'us sahabat thiqal, sebagaimana yang Allah nyatakan dalam surah Ar-Ra'd. Ya, awan cepat berubah, mudah berubah. Begitu juga angin cepat berubah, mudah berubah. Ya, berangin, tiba-tiba apabila berangin dia tak membenihkan awan, dia mula naik angin. Masih lagi tak benihkan awan, selepas berangin dia naik angin, jangan sampai kepala angin. Itu bahasa Melayu lama lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, nilai angin tu kita tak pasti. Apa pun berdoalah, moga-moga kedatangan angin monsun timur laut untuk 2023 ini kedatangan yang membawa berita gembira. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala janjikan pada ayat pertama surah Al-Mursalat, wal mursalati urfa, demi angin yang bertiup perlahan-lahan, beransur-ansur, berperingkat-peringkat, bertahap-tahap, untuk agihan rezeki kepada segala benda hidup di muka bumi. Kita bimbang angin al-mursalat berubah sifat kepada angin al-asifat, sebagaimana yang Allah sebut pada ayat kedua surah Al-Mursalat, fal-asifati asfa, demi angin yang bertiup keras, deras, ganas, kencang, menghempas
harta benda merosakkan, harta benda meragut nyawa manusia. Moga-moga Allah Ta'ala sentiasa pandang kita dengan pandangan rahmatnya, sehingga bertemu kembali. Salah silap mohon jutaan kemaafan jua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.